Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada murid tahun 45, hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dalam bidang sirah, iaitu tajuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi murid boleh buka lah. Sambil-sambil tu murid boleh buka buku pendidikan Islam tahun 4 teks. Okey. Pada muka surat 154 dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk hari ini, pertama kita kena faham apa itu maksud dakwah. Yang kedua, bagaimana akhlak Nabi ketika berdakwah. Yang ketiga, kita kena ikut apa yang Nabi buat. Baik. Untuk itu, buka muka surat 155. Dekat muka surat 55 ada diterangkan apa itu dakwah dan juga bagaimana cara Nabi berdakwah. Baik, kita tengok sama-sama. Apa itu maksud dakwah? Dekat dalam kotak yang pertama itu ada diberitahu. Maksud dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kembali ke jalan yang benar. Okey. Ketika Nabi mula-mula berdakwah, orang kaum musyrikin kuat. Kaum kafir Quraisy tu agak kuat. Jadi untuk permulaan Nabi berdakwah, Nabi tak boleh berdakwah secara terang-terang. Nabi kena berdakwah secara sembunyi ataupun dipanggil secara sulit. Dan Nabi berdakwah secara sulit ini memakan masa selama 3 tahun. Bagaimana Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Nabi berdakwah kepada kaum kerabatnya terlebih dahulu. Okey, kepada sanak saudara dia, ahli keluarga dia terlebih dahulu, kemudian barulah Nabi berdakwah kepada sahabat-sahabat yang terdekat dahulu. Dan Nabi berdakwah, kalau kita tengok dekat situ, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit berpusat di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kat situlah Nabi berdakwah. Bila dah orang tertarik kepada Islam, Nabi panggil orang yang tertarik dengan Islam ni, Nabi sampaikan ilmu, Nabi berdakwah dekat rumah itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi supaya apa? Supaya orang tak tahu kegiatan Nabi dalam menyampaikan dakwah kepada kaum kerabat dan juga kepada sahabat-sahabat. Baik. Kita terus dengan cara Nabi berdakwah. Okey. Ada 2 cara Nabi berdakwah. Letak dekat situ kat bawah tu. Dia tulis cara Nabi berdakwah. Ada 2 cara. Pertama secara lisan, yang kedua melalui perbuatan Nabi. Secara lisan ada berapa? Kat situ dicatatkan ada 5. Pertama secara lisan, iaitu dengan cara Nabi nasihat sahabat-sahabat dan juga kaum kerabat dia. Yang kedua tazkirah, yang tu yang kita cakap tadi dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Yang ketiga dialog. Ada masalah apa-apa, mereka bertanya kepada Nabi, Nabi jawab. Ada masalah, mereka bertanya kepada Nabi, Nabi jawab. Ada kala kadang-kadang Nabi tak tahu, Nabi senyap dulu sampailah sehingga turunnya wahyu, baru Nabi jawab kemudian. Yang keempat bercerita, dan yang kelima berdebat. Tapi debat Nabi ini ada cara-cara, bukan kadang-kadang kalau kita tengok debat yang kita adakan, dia menjadikan satu benda yang tegang. Tapi debat Nabi lebih kepada untuk lebih sahabat lebih faham kepada Islam itu sendiri. Itu secara lisan lah. Okay. Melalui perbuatan juga Nabi berdakwah dengan cara ziarah. Yang kalau kita tengok ada satu ketika, ada satu cerita yang ada orang kafir buat jahat dengan Nabi, letak halangan-halangan dalam perjalanan Nabi ke masjid dan sebagainya. Kemudian apabila sakitnya orang itu, Nabi berziarah dia. Nabi ziarahi dia dan akhirnya orang itu masuk Islam. Nabi ziarah dengan cara dakwah Nabi secara perbuatan itu melalui dengan cara ziarah. Yang kedua memberikan hadiah. Yang ketiga mengutuskan surat. Yang keempat menghantarkan utusan. Yang kelima berakhlak mulia. Surat ini, kalau kita kata mengutuskan surat, biasanya surat ini Nabi utuskan kepada pembesar-pembesar atau para raja lah. Nabi utuskan surat yang mengajak mereka untuk masuk Islam. Ini terjadi ketika Nabi berdakwah secara terang-terang.
Kalau sulit tu dia lebih kepada tertutup. Kaum kerabat, sahabat-sahabat terdekat dulu. Baik. Itu dulu faham. Yang pertama, maksud dakwah iaitu menyeru dan mengajak umat Islam, umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kembali ke jalan yang benar. Yang kedua yang kita kena faham adalah Nabi berdakwah, pada permulaan Nabi berdakwah itu secara sulit selama 3 tahun. Yang ketiga, kita kena faham bagaimana cara Nabi berdakwah. Nabi berdakwah ada 2 cara. Satu melalui cara lisan, yang kedua perbuatan. Dan kita boleh tengok dekat muka surat 155 itu bagaimana cara Nabi berdakwah secara lisan dan bagaimana cara Nabi berdakwah secara perbuatan Nabi. Okey, baik. Tinggalkan itu, kita masuk kepada muka surat 156. Baik. Tindakan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang kafir Quraisy dah tahu dah aktiviti Nabi dalam menyampaikan Islam. Pertama sekali biasanya memang banyak Nabi kena adalah fitnah. Orang Quraisy tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Itu kalau kita tengok kisah dalam ketika Isra' Mi'raj Nabi. Balik Isra' Mi'raj, Nabi bercerita tentang perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Bila dicerita tentang ini, ada kafir Quraisy yang menggelarkan Nabi sebagai gila kerana peristiwa itu agak tidak masuk akal. Tapi ada juga sahabat Nabi yang terus terima kerana apa juga yang datang Nabi tak pernah berbohong. Baik. Dan juga Nabi pernah dituduh sebagai seorang ahli sihir, dan juga dituduh Nabi itu seorang pendusta. Baik. Mereka mendakwa Nabi Muhammad SAW ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Baik, ini antara tentangan-tentangan yang Nabi dapat. Nanti kita akan tengok bagaimanakah cara Nabi berdakwah untuk menghadapi tentangan-tentangan itu. Nombor 2, tentangan yang kedua adalah pemulauan. Orang Quraisy mula menghalang aktiviti-aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Bukan kata Nabi Muhammad itu sahaja mendapat tentangan, tetapi orang Islam di sekeliling Nabi juga mendapat tentangan melalui pemulauan ini. Orang Islam yang berjual beli dihalang aktiviti tersebut, tak beli dengan orang Islam dan tak jual kepada orang Islam. Dan juga komunikasi, pulau secara komunikasi tak layan mereka. Dan juga termasuk perkahwinan pun dilarang, berkahwin antara orang Islam dengan Quraisy. Dihalang terus, dipulaukan habis-habisan. Jadi oleh sebabkan pemulauan ini menyebabkan orang Islam tertekan. Ada yang sampai kelaparan. Kenapa? Tak boleh nak berjual beli dengan orang kafir Quraisy. Nak beli barang orang tak bagi, nak jual barang tak bagi. Habis tu macam mana ekonomi? Baik. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Lama, satu jangka masa yang lama. Kalau kita tengok sepanjang PKP ni pun ada masalah dalam membeli barang, nak keluar masalah, nak masuk masalah, ekonomi tak ada, kekurangan duit nak membeli barang, itu pun dah ada masalah. Ini kan pula pemulauan ini berlaku hampir 3 tahun. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, penyiksaan. Penyiksaan ini kalau kita tengok kisah Bilal bin Rabah, yang mana dia diletakkan di padang pasir, dibaringkan di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada. Itu yang terjadi kepada Bilal bin Rabah dan juga yang lain-lain, orang-orang lain pun sama juga. Diseksa. Andai kata dapat tahu seorang itu meluk Islam, diseksa supaya kembali kepada menyembah berhala. Baik. Yang keempat, pembunuhan. Sampai satu tahap ada berlaku pembunuhan yang terjadi kepada Sayyidina Yasir dan juga Sayyidatina Sumayyah. Yang ni kalau murid-murid ada satu lagu, tak silap saya, UNIC kot, UNIC punya lagu. Cuba cari lagu tu. Tapi kalau nak tahu, tanyalah kepada saya, nanti saya akan bagi dia punya tajuk lagu dia tu. Saya lupa tajuk dia nanti, tapi nanti saya akan carilah. Lagu
yang menunjukkan Sayyidina Yasir ini dan juga Sayyidatina Sumayyah ini mati, dibunuh, disebabkan mereka ini memeluk Islam. Baik. 3. Yang keempat, akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Tadi kita dah cerita tentangan dia. Apa dia? Berlakunya fitnah kepada Nabi, pemelawan kepada orang Islam, penyiksaan kepada orang Islam, pembunuhan kepada orang-orang yang memeluk Islam. Bagaimana akhlak Nabi dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy? Yang pertama, Nabi bersabar. Itu sudah tentu. Sifat Nabi memang Nabi bersabar. Nabi Muhammad SAW sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Apa yang kita kena buat? Yang bawah tu. Saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Okey, apa yang kita kena buat? Saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap usaha yang dilakukan. Termasuklah sekarang ini yang kita tengah hadapi adalah menghadapi musuh yang kita tak nampak, COVID-19. Sentiasa teruskan berdoa agar diri kita dan juga keluarga kita dihindarkan daripada wabak tersebut, dan juga perkara-perkara lainlah termasuk dalam pelajaran. Sentiasa berdoa kepada Allah, sentiasa mohon harap agar Allah tunaikan doa kita. Nombor 3, prihatin. Prihatin. Nabi Muhammad SAW mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Itu pertama sekali yang kalau kita tengok. Kalau andai kata Nabi terus langkau kepada orang yang luar, takut-takut dakwah Nabi terus disekat. Jadi untuk menjadikan umat Islam itu agak kuat terlebih dahulu, Nabi berdakwah kepada keluarga, kemudian kaum kerabat dia, kemudian sahabat-sahabat yang terdekat. Okey. Yang keempat, berjiwa besar. Nabi Muhammad SAW sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Yang itu yang kalau yang kita cerita tadi tentang seorang kafir yang mana dia sentiasa menghalang perjalanan Nabi untuk pergi ke satu tempat, meletakkan duri, mencampakkan najis kepada Nabi. Nabi tidak pernah berdendam. Bahkan Nabi pergi berziarah dia ketika dia sakit. Ada satu gak cerita yang mana seorang buta duduk di Mekah. Seorang buta, ada seorang lelaki datang kepada orang buta itu, sentiasa beri makanan, bahkan disuapkan lagi makanan tersebut kepada mulut si buta tu. Dan setiap kali orang lelaki itu mendatangi orang buta tu, setiap itulah orang buta itu mengutuk Nabi. Dia tak tahu bahawa orang yang menyuapkan dia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan orang buta tu mengutuk Nabi, Nabi setiap hari Nabi suapkan dia makanan, bagi makanan, suapkan dia makanan. Sampailah Nabi meninggal, Nabi wafat, barulah orang buta tahu orang yang dikutuk itu sendiri yang beri makanan kepada Nabi. Setelah orang buta itu dikatakan masuk Islam. Baik. Saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Baik. Untuk ini cukuplah saya rasa 3 muka surat ini kita belajar dulu. Andai kata tak faham, boleh terus rujuk saya. Cuma saya mohon kepada murid-murid agar tulis dekat dalam buku tulis, buka buku tulis, tulis kat dalam buku tulis maksud dakwah. Apa yang kita faham tentang dakwah, yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Nabi berdakwah. Ambil cara lisan tu satu, perbuatan tu satu. Yang kita rasa, yang murid-murid rasa macam sesuai. Contoh saya bagi, dakwah secara lisan, saya rasa saya lebih suka kepada dialog. Okay, saya pilih dialog. Kenapa saya suka dialog? Kerana lebih senang orang untuk faham apakah perkara yang mereka tidak tahu. Itu saya punya pilihan lah. Kemudian melalui perbuatan, saya lebih suka dengan berakhlak mulia. Kenapa? Kerana dengan akhlak mulia ini orang dapat tahu keindahan Islam. Itu saya punya pendapat. Baik, sekarang ni yang saya nak murid buat apa? Pertama, tulis apa itu maksud dakwah. Yang kedua, pilih salah satu daripada cara dakwah Nabi melalui lisan tu, pilih salah satu dan jelaskan kenapa murid pilih yang tu. Dan juga secara perbuatan satu melalui perbuatan, kenapa pilih tu. Itu saja. Okey, sekadar ini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa
akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.